banyak because hampir 40 lebih yang paling ramai sekali di USB. 40% di USB ni kalau satu tahun kita ada insiden dekat UK 18,000 setahun. 18,000 orang new cases per year UK, ya. Saya kata 18,000 tu 8,000 di USB. Kan 8,000 di USB. Kalau bagi semua di USB ni chemotherapy, bermakna yang akan benefit cuma sebenarnya dalam 300 orang sahaja. Kan, yang lagi 7,000 lebih tu tak ada faedah. Dapat kemo, hilang rambut, GI toxicity, mouth ulcers, feeling miserable, mungkin mati pun, ya. Mungkin mati pun dengan kos kemo pot lagi, itu lagi, masuk hospital, keluar hospital. Leceh lah, ya. So, kebanyakan di USB kita tak offer chemotherapy. Kebanyakan di USB kita tak offer chemotherapy. Ada certain kriteria yang kita boleh offer jugalah. Itu nombor 2. Nombor 3, kalau dah ada, tapi katakanlah dah pergi kelenjar biopsi, adakah kita perlu bagi chemotherapy? Book answer is yes. Ya. Practical answer, there are certain patients yang kita tak offer chemotherapy. Tua sangat, tak payahlah. Ya. Karnofsky score, kita tengok dia punya fitness for receiving chemotherapy juga. Dia macam kalau you all ambil GA ke, anesthesis kan buat assessment kan, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, 5, 6, ada 6 ASA. Karnofsky ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karnofsky punya lain sikit, dia boleh bangun ke, boleh makan ke, boleh tidur ke, dia punya kriteria. Ya kan, ya. Basic assessment for fitness juga. Tu kalau tua sangat ataupun tak larat, kita tak bagi chemo. Ya. Ataupun kalau kita tahu quality of the resection tu such that dia cuma Escherichia C1. So kelenjar yang dekat dengan usus kanser tu saja ada yang positif. Tapi yang dekat the hilt, buat kita kerak IMA tu, the bunch of kelenjar kanser semua negatif. Adakah kita perlu bagi chemotherapy atau radiotherapy? The answer is kita tengok balik kepada sains macam mana kita bagi chemotherapy pada orang yang ada breast cancer. Ada Nottingham Prognostic Index kan. Nottingham Prognostic antaranya ialah berapa nodes positif. Kat situ kalau nodes positif saja tak semestinya kita bagi chemo. Kan? Kalau less than 4 from the 16 lymph nodes, then perhaps it's not a good idea to give chemo either. Ya. So dari segi book answer dia, memang orang yang stage 3 dah pergi ke kelenjar usus memang diusulkan supaya undergo chemotherapy. Ya, tapi tengok orang jugalah. Ya, tengok orang juga. Tengok fitness for receiving chemotherapy, umur dan quality of the resection juga. Ya, resection. Dari segi dasarnya kalau tak nak fikir-fikir banyak sangat, sebenarnya siapa yang positif semua kena buat chemo. Habis cerita lah. Kan, senang sikit. Because it's been calculated that the risk of micrometastasis yang menular kat dalam badan tengah tunggu nak landing somewhere ni is about 30%. 30% risk ada micrometastasis. Itu yang memerlukan chemotherapy nak sapu all this off. Ya, supaya kurangnya timbulnya recurrent cancer later on. Ya. So kalau kanser tu tahap A, risiko untuk hidup 5 tahun ke atas, of course lah almost 100%. Kan? B, dia terus turun kepada 60%. C turun mendadak kepada 30%. And D kurang daripada 5%. Kurang daripada 5%. Tapi belum habis lagi, tak ada tapi ni lagi. Those yang develop liver metastasis, masa follow up pun ada dua kategori juga. Good metastasis and not so good metastasis. Those yang develop single or cluster metastasis located dekat liver saja, kita boleh buang kanser tadi dekat liver, dipanggil metasectomy ataupun segmenectomy ataupun hepatectomy depending on the location lah. Kan, apa kita buat dengan liver ni tadi. And these people ada subset yang akan hidup lebih lama lagi 4-5 tahun. Ya, dia macam ada survival benefit. Yang fotos yang tiba at present banyak sangat, both look dari kiri dan kanan, banyak sangat hilang, terus tak boleh save lah. Apa nak buat? Ya. So walaupun dah pergi liver, masih ada kebarangkalian untuk kita salvage lagi patient ni yang masih boleh hidup lagi banyak tahun. Ya. Satu contoh saya rasa arwah tak main saya cakap ni sebenarnya. Awak, awak semua orang kat sini pun anak sebagai macam saudara mara dia juga.
Datuk Radin. Ya, Datuk Radin, arwah Datuk Radin. Dia ada brother yang ada right-sided cervical cancer yang inoperable. Saya rawat abang dia dulu sebenarnya. Abang dia umur muda pada dia, tua sikit je pada dia, umur dalam 58. Ya, so muda lah, muda. Ada cervical tumor. Saya cakap dekat dia, Datuk patut kena scope jugalah kan. Ya, you're just 49, tak lah. I think it's a good idea dalam masuk 5 series ni. Buat scope juga, kita tak apalah, at some point I'll come back and see you. Yang the brother died eventually. Kita cuma boleh buat bypass sahaja. Bypass ni bermakna tak boleh buang kanser, dia dah melekat kat tulang semua kan. Ya, macam nak buang. So kita bypass ileum kepada transverse colon supaya dia boleh makan balik. Ya, kita short circuitkan usus dia tadi. Ya, lo and behold, dalam tahun yang sama dia present dengan acute large bowel obstruction. Datuk Radinnya acute large bowel obstruction. Tak sempat saya scope dia pun. Acute large bowel obstruction, which on gastrographin enema menunjukkan ada complete obstruction. Most likely kalau obstruction kat usus is cancer sebenarnya, to proven otherwise. Memang cancer pun, ya, to proven otherwise. So saya terpaksa bagi dia stoma. Saya terpaksa bagi dia stoma supaya dia boleh makan balik semula. Lepas tu buat colonoscopy. Ya, dia bagi stoma, dia buat colonoscopy, buat biopsi, memang cancer. Lepas tu second stage kita buang cancer tu, kita cara laparoscopy, sambung balik semula. Kita buat kemo apa semua. At 2 years dia timbul liver metastasis. Hantar kat Selayang, buat liver resection. Ya. At 3.5 years lung metastasis. Walaupun dia dapat kemoterapi, ya, dia orang penting kan, so dia punya perawatannya lain lah pada orang lain. Lain sikit pada orang lain, ya. He survived 4 years, lama juga, ya. The lung metastasis kat tulang femur dan juga dekat adrenal kiri, ya. Liver tak ada lagi lah. Lung tu pun kita dah buang juga. Lung pun buang juga, IJN buang part of the lung, ya. So banyak. Dia gagah lah masih. Dia boleh survive all those operations. Perut saja 3 operation, ya. Stoma, cancer, tutup balik stoma, ya. Liver resection lagi, lung resection lagi. Dan berapa cycle kemo dia, focal radiotherapy lagi 4 years. Tapi sengsara lah, ya. Sengsara lah, ya. Lepas tu adik-beradik dia semua scope. Semua tak ada cancer lah, ya. Anyway, prognosis of course depends on tahap cancer tadi. Lagi jauh dah jalan cancer ni tadi, lagi tak bagus prognosisnya, lagi banyak yang akan meninggal dunia. Yang akan meninggal dunia, ya. So kalau Dukes D tu 5% or less, Dukes C less about 30%, Dukes B about almost 70%, Dukes A almost 100%. Tapi Dukes A tak banyak, B dan C yang banyak. So the overall is lebih kurang 60% in the US. Dekat Malaysia is less than that, ya. Macam breast cancer juga, ya, macam breast cancer juga. You're talking about oranges and apples, the difference ni. Dekat sini average size breast lump 5 cm. Average tu, ya, bermakna disimpan, tak nak buang, kan. Dekat US dan UK average size 2 cm. Macam mana, kan, ya. Of course yang 5 cm tu lagi banyak lymph nodes, lagi banyak dah lama lagi simpan dekat badan, lagi tinggi risiko untuk dia menular ke tempat lain. Similarly dekat sini pun kalau kata dia tak banyak sangat beza, because bila patient ada buang air besar berdarah, ada gejala kembung-kembung semua, dia akan pergi hospital cepat pun, kan. Ya, kira percentage of A, B, C dengan D tak banyak beza dengan western figures. So dia punya prognosis pun lebih kurang serupa, ya. Macam mana rupa kanser ni kalau kita buka dan tengok spesimen ni tadi, rupa dia macam ni lah, ya. Macam it could be exophytic, keluar macam cauliflower tu, or it could be ulcerative, ya, or it could be annular. Yang kalau dekat kawasan-kawasan yang ada capacitance besar macam rectum dengan cecum, ruang usus dia besar, rongga dia besar, dia exophytic, dia ada ruang tu, ya, macam gardening lah, ya, jadi besar, ya. Whereas kalau kawasan yang lumen dia, rongga dia tak besar macam dekat sigmoid, jadi annular, ya, jadi annular, dia akan jadi sempit macam tu, annular, ya. Dan mungkin ada juga ulcer dan certain components yang exophytic. Bila dua-dua sekali pun ada, ulcer pun ada, exophytic pun ada. So rupa dia macam ni lah, ya.
polypoid or exophytic. Baik. Macam rupa dia kalau kita tengok ke bawah mikroskop, terpulang kepada sama ada dia well differentiated, moderately differentiated ataupun poorly differentiated. Now, kanser usus ini datang daripada crypts of the colonic mucosa. Ya, daripada mucosa, daripada selaput dalam tu tadi, ya. Bermakna sel kita juga rupa dia patut sama lah. Kalau well differentiated bermakna rupa dia hampir sama dengan sel kanser usus yang lain. Dia mungkin ada some distortion, mungkin ada hyperchromatic nuclei, nukleus besar sikit daripada biasa, tapi rupa dia hampir sama dengan sel usus yang biasa. Itu kita panggil well differentiated. Yang poorly differentiated pula dah tak ada rupa langsung dah. Dia dah tukar daripada Dr. Jekyll to Mr. Hyde. Ya, okey. Bermakna daripada daripada apa analogi yang senang sekali. Apa yang boleh berubah wajah? Basically dah tak ada rupa sel kanser usus. Masih ada beberapa features yang nampak macam usus lagi, seperti pengeluaran mucin, pengeluaran ada vacuoles, ya. Ya, tapi dia punya shape, size sel tu banyak berbeza dan berbeza lain daripada sel kanser usus. Itu kita panggil poorly differentiated adenocarcinoma, ya. And of course the poorly differentiated ni jauh lebih agresif compared to yang well differentiated. Yang apa ni, moderately differentiated tu antara dua lah, kan, antara dua. So well differentiated tak seagresif, moderately differentiated lebih agresif, well differentiated semua jauh lebih agresif. Contohnya seperti yang ni, ini namanya signet ring carcinoma. Dia merembeskan mucus banyak, ya, tapi tak ada rupa the orderly shape of apa ni cells of cancer usus. Ya. Satu lagi yang kita perlu sebut juga dekat anus kita sebenarnya dia kulit balik. Kan di kulit balik, dia bukannya columnar epithelium, bukan untuk digestion. Maka dekat kawasan anus, kanser dia kanser squamous. Ya, kanser squamous. Yang rawatannya sebenarnya kita panggil radiotherapy ataupun radiotherapy plus surgery juga sekali. Ya. Nah, apakah gejala-gejala kanser usus? Nah, macam saya cakapkan tadi, yang paling kerap sekali kena kawasan rectum sigmoid dan sigmoid hampir 90% kat Malaysia, dan cecum lagi 10%. Tempat lain ni kurang, tak banyak sangat, ya. So ini kita learn about gejala daripada bawah ke cecum, ya. So yang dekat rectum ni dekat dengan dubur, dah ada lubang lah. So the most gejala yang penting ialah rectal bleeding, pendarahan semasa buang air besar, pendarahan. Kanser usus punya simptom ialah pendarahan yang tak fresh, bercampur dengan najis. Tak fresh dan bercampur dengan najis. As opposed to gejala yang paling kerap sekali untuk orang yang buang air besar darah dan datangnya daripada buasi. Ya, buasi ni semua orang ada. Siapa yang tak ada buasi? Angkat tangan. Bermain semua orang ada buasi lah, kan? Ya. Diam sebab setuju kan sebenarnya, kan? Ya. Semua orang ada buasi sebenarnya. Semua orang ada buasi. Cuma nak declare tak nak declare sahaja. Ya, semua ada buasi. Adulthood macam ni, semua orang ada buasi, ya. Buasi ada 4 gejala. Pendarahan, keluarnya buasi, keluarnya buasi, sakit dan gatal. Ya, sakit dan gatal. Tapi buasi bila dia berdarah, sebenarnya dia berdarah lepas dah habis buang air besar. Najis dah habis keluar, dia baru start mentintik tadi. Bermakna kita melecetkan dia lah, kan? Dia start berdarah. Dan darah tu keluar laju je, merah walaupun. That is very much in keeping with hemorrhoids, bukan kanser. Ya, yang kanser tak drip macam tu. Ya, bukan nak kata impossible, nothing is impossible. Tapi kalau dia drip ada bright red, selalunya hemorrhoids. Ya, kalau dia drip bright, ya saya. Macam lepas buasi tu kan, keluar darah tu, lepas tu ada keluar macam contoh lendir ke? Lendir tu boleh datang daripada usus ataupun buasi. Saya akan sebut tadi. So
pertamanya pendarahan semasa buang air besar. So kalau dia mixed into the stool, and altered blood, that's much more in keeping with cancer. Kalau dia fresh, dripping into the pen, painless, more in keeping with hemorrhoids. Cancer usus darah pun painless juga. Painful bleeding pula bukan hemorrhoids dan bukan cancer. Could be hemorrhoids tapi lebih kepada anal fissure tu, koyak sikit dekat tubuh tu. Koyak, najis keras ke apa kan, ataupun you mesti tu terlalu power. Koyak sikit, bila buang air besar, searing pain, macam kena siat lah. Macam kena siat. We call that anal fissure. Dia tak berdarah banyak. So adakah dia Boise ataupun fissure ataupun kanser usus dan sebagainya. Itu nombor satu. PR bleed, rectal bleeding. So kena differentiate sama ada hemorrhoid yang painless, fresh, banyak bleeding dia. Yang ini painless, mixed, altered. Cancer ni tadi kan. Jadi painful, sikit aja bleeding dia. Sakit dia lebih. Yang ini sakit. Yang ini fissure. Nombor dua, terbitnya gejala namanya tenesmus. Bermakna dia rasa macam nak berak je. Sense of incomplete bowel evacuation. Kita panggil dalam bahasa yang saya cakap student lah. Sense of incomplete bowel evacuation bermakna sekarang kita tahu yang rectum ni sebenarnya capacitance vessel kan. Simpan najis sampai time dia akan beritahu, okey dah penuh, tolong pergi toilet sekarang. Kan? Untuk student saya, Prof, saya nak pergi toilet sekarang boleh? Kan? Tak maksudnya kenapa lah. Kenapa lah. Dah sampai, dia dah pergi sini sampai sini dah. Rectum tu dah penuh lah sekarang. Atau bladder dah penuh, tak kisahlah. Kan? Bukan apa, kat dalam rectum ni ada stretch receptors. Dia ada receptor yang akan stretch. Bila sampai zone nak kena melepas ni tadi, dia akan tell the brain, please pergi sekarang atau accident kan. So kita boleh kontrol lagi. Kata apa ni, lecture tu garang kan. Sampai habis. Tunggu je. Aku pun serius je. Jangan tanya aku soalan, jom buka kan. Okay. Similarly, katakan dalam rectum tu ada big tumor. So tumor ni akan behave macam najis juga. Dia akan behave macam najis juga. Dia akan trigger those receptors on aja all the time. So dia akan pergi rasa nak berak. Dia akan beritahu otak kita lah, tolong pergi sekarang. Dia akan pergi selalu. So kalau orang tu sebelum ni pergi satu hari sekali ataupun selang sehari pergi, sekarang dia pergi 10 kali sehari. Now, is that altered bowel habit? Yes, dia juga. But is that tenesmus? Yes juga. Kalau dia punya sensation tu, dia buang air besar tak puas. Bila buang, najis keluar. Kadang najis tak keluar, darah keluar. Kalau najis tak keluar, lendir yang keluar. Kan? We call that tenesmus. But adakah semua tenesmus cancer? Yang saya also no. Yang saya also no. Bermakna selalunya tenesmus yang boleh kena macam ni orang perempuan lah. Dia boleh kena sensation of tenesmus. Tapi dia buang air besar, tak ada apa-apa keluar. Jadi pergi je toilet. Kenapa? Sebab dah banyak kali bersalin. Kan? Weak pelvic floor. Semua dah jatuh, dah londe. Sorry. Dia dah londe. Jadi dia ada internal intussusception of rectum dalam rectum. Kan? Dia rasa macam najis juga tu. Nak turun, sampai nak turun ni. Tapi bila buang air besar tak ada apa pula. Kan? Dia komplain kat saya. Tak boleh buang air besar. Bukan salah saya. Tu husband you tu, tercua kat dia. Kan? Okay? So that's tenesmus. So rectal bleeding, tenesmus. Yang ketiga, kalau keluar lendir. Keluar rectal, kita punya rectal cancer ni dia aktif keluar lendir sebenarnya. Masa bila polip banyak keluar lendir, bila cancer banyak keluar lendir. So lendir akan berkumpul. So it might lead towards kepenuhan kepada rectum tadi membuat dia buang air besar. Mungkin juga, kan? Mungkin juga tapi kalau orang yang ada buasir besar-besar pun boleh keluar lendir juga. Buasir ni sebenarnya cuma lining dekat dalam tu, antara junction between rectum dengan anus yang dah bengkak. Kalau orang perempuan, the main trigger is pregnancy. Orang lelaki boleh juga, semua dua-dua sama
kali 10 je. Tapi orang perempuan memang trigger is mainly pregnancy. Dia dah banyak kali sangat bersalin, kulit tu akan jadi bengkak, dia akan start keluar. Dia macam glacier dah, dia akan keluar, dia akan drag kulit luar tu sekali. Ya. Kalau tahap 1 dia tak keluar, dia berdarah saja. Tahap 2 dia keluar, dah habis buat bisul, dia ping masuk dalam balik semula. Ya. Tahap 3 dia keluar, dia tak nak membuk, dia nak masuk balik. Ya, dia tak nak masuk balik. Ya. Tahap 4 dia dah bengkak sampai dia melecet. Itu kita panggil itu clinical grading for hemorrhoids. So bila orang yang dah ada mucosa dia berdalam, dia dah keluar, dia dah kena udara, tak suka duduk luar kan. So dia akan jadi irritable lah, jadi ada inflammation, dia akan keluar lendir. Ya. So keluar lendir in itself bukan kanser, tapi lendir adalah antara gejala kanser usus juga. So buang air besar berdarah, ada tenesmus, sensitive complete bowel evacuation, altered bowel habit. Saya cakap benda salah ke? Are you alright? Bagi dia air gula sikit. Ada drinks tak kalau? Any sweet drinks please? Air cepat sikit. Ya. Ada sweet drinks. Puan nak duduk luar sekejap ke? Mungkin biar ni panas. So rectal cancer, recap balik semula, buang air besar berdarah, lain daripada hemorrhoids, lain daripada fissure, ya. Tenesmus, sensitive complete bowel evacuation, sebab rectal cancer tadi bersifat macam setongkol najis juga dekat dalam, triggerkan storage receptors, suruh kita pergi toilet selalu, ya. Nombor 3, keluar lendir. Ya, nombor 4, altered bowel habit. Maka najis tu tak keluar lancar macam biasa. Dia dah block, ya. As you go up kepada sigmoid pula, sigmoid lebih kurang sama lah. Sigmoid pula, kanser tu sebenarnya annular. Dia akan menyempitkan rongga dalam usus ni tadi. Ya. Dan simptom gejala yang paling kerap sekali ialah altered bowel habit. Perubahan kepada tabiat buang air besar. Ya, kalau normally buang air besar sekali sehari ataupun selang sehari, dia dah berubah kepada yang lain, ya. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa julat normal tu dulu. Normal tu apa? What is normal first? Normal is what's normal for you. Ya. Kalau you bangsa buang yang besar seminggu sekali daripada kecil, apa? Memang betul lah. Boleh tolong, ya, boleh tolong, tapi bukannya altered bowel habit tu. Ya. Ya, ramai juga. Dan gelak sebab kebanyakan yang buang air besar seminggu, every 7, 10, 2 minggu ni perempuan. Laki-laki jarang. Chronic constipation is usually a disease afflicted to women. Saya tak tahu kenapa. Must be hormonal, saya rasa. Usus dia malas. Kalau kita buat transit study, pellets tu duduk kat sini lama-lama, 2-3 hari, 2-3 hari, 2-3 hari, 2-3 hari. Ya. Macam dia on holiday pula. Kan? Ya. Ya. Kalau yang laki-laki pula yang ada chronic constipation, sikit. Kita tak tahu kenapa. Ya. Sorry. Ya. Not politically correct. Ya. Ya. Orang perempuan. So kita kena ada julat apa normal tu dulu kan. Julat apa normal. Normal is kita deem from a practical standpoint 3 times a day up to once every 3 days. Itu kita tahap normal lah, ya. Normal. 3 times a day up to once every 3 days. Kebanyakan orang sekali sehari. Kebanyakannya, tapi tak semua. Tak, not even 50%.
Ada orang selang sehari, ada orang 2 kali sehari. Suka hati lah, kan? Ya, ya. Ada orang 2 kali sehari, ya. Dia ada yang sebelum pergi kerja, pada dah balik kerja. Fine, ya. Jangan tengah drive tu pun nak pakai besar, payah juga, kan? Ya. Okey. Tapi katakanlah you dah biasa sekali sehari, tiba-tiba sekarang ada unexplained diarrhea. 3-4 kali sehari, 5-6 kali sehari, 7-8 kali sehari. That's very odd. Ataupun ada unexplained constipation. Dulu biasa sekali sehari, sekarang 4-5 hari sekali, 5-6 hari sekali. That's also very odd. So, altered bowel habit is if there is unexplained diarrhea or unexplained constipation ataupun unexplained cycles of diarrhea and constipation. Dapat diarrhea, constipation 4-5 hari. Constipation 4-5 hari. That's classical altered bowel habit. Disebabkan oleh rongga tadi dah tertutup. Bila rongga itu tertutup dekat sini, najis akan berkumpul. Najis masih lalu lagi kan? Tinggal berkumpul. Stop. Tak boleh lalu. Ada roadblock. Kumpul lagi. Esok, lusa, tulat. Baru yang ke ujung sini ni, bakteria dah start mamah dah. Bakteria dah start proses ke ujung sini. Jadi cair, dia akan keluar seperti diarrhea. Yeah, that's what we call altered bowel habit. It's a function of luminal obstruction sebenarnya. It's a function of luminal obstruction. Disebabkan oleh kesempitan rongga yang dah disempitkan oleh kanser tadi. Ya. Yeah. Okay. So left-sided symptoms kebanyakannya ialah rectal bleeding, tenesmus is rectum. Ya. Yeah. Tenesmus is specific for rectum, bukan sigmoid langsung pun. Tenesmus is specific for rectum. Rectal bleeding, tenesmus is classical for rectal cancer. Altered bowel habit is classical for sigmoid. Tapi rectum kalau sempit pun dia tak boleh lalu juga najis kan? So boleh juga altered bowel habit. Ya, yeah? So rectum boleh. So left-sided symptoms are rectal bleeding and altered bowel habit. Kalau rectum sahaja tenesmus pun sekali. So that's on the left side. Kalau sebelah kanan pula, dia kalau dekat sikam, unless sikam tu block selalu usus kecil, ya, sebelah usus kecil, dia tak ada gejala. Symptom free. So you akan ada je kan dengan sekali shocknya duduk. Orang kadang makin besar macam cauliflower pasti. And kanser sebelah kanan memang selalu besar, very big cancers. Dia macam abang pada arwah Dato' Radin, kanser sampai melekat dekat tulang baru dia tahu. Kan, dia tak tahu, dia tak macam tu. Kan, melekat dekat tulang baru dia tahu. Ya, besar. Ya, so bila besar macam ni dia akan berdarah sikit-sikit lah. Berdarah sikit-sikit. They tend to present with symptomatic anemia. Dia tentu bersama symptomatic anemia dan kebanyakan daripada mereka dah ada kelenjar positif dan kebanyakan mereka dah ada liver positif juga. Kelenjar positif dan liver positif. So sayanglah, ya. So on the right side, the main presentation is symptomatic anemia. Very rarely with small bowel obstruction, usus kecil block sebab boleh kanser tadi. Ya, usus kecil ada kebanyakannya. Terus sebelah kiri pun boleh anemia juga. Bukan tak boleh tak tidak. Kalau kanser usus besar-besar tu boleh ada anemia juga. So rectal bleeding, altered bowel habit are classical left-sided symptoms with anemia or with or tenesmus. Sebelah kanan mainly symptomatic anemia, ya. Possible generalized symptoms of advanced cancer, dah ada lethargy, lembik, panas, lesu, tak ada mood apa-apa, ataupun dah ada small bowel obstruction because of that. Ya. Ini rectal cancer symptoms. Rectal bleeding is painless, milk the stool and altered bowel habit with tenesmus and mucus discharge. Kalau dekat tenesmus sebenarnya abnormal sense of incomplete bowel evacuation sebab rectal bleeding capacitance vessel dia beritahu usus tu pergi buang air besar, try nak well, the word is berakkan kanser ni keluar lah. Tak boleh kan, soalnya tak berjaya. Sigmoid cancer is altered bowel habit. Tadi Prof cakap kalau dia dah naik positif hati kan dengan paru-paru kan, macam mana kita nak tahu, maksudnya efek untuk diri kita kan, kita nak tahu dia dapat dekat hati atau paru-paru. Itu kita bila kita jumpa pesakit yang first time datang jumpa kita for cancer usus, kita periksa patient kan, kita tanya soalan tu yang berkenaan macam ni lah, apa gejala yang ada, dan kita periksa patient for tanda-tanda kanser yang dah melarat, kurus kering, hilang berat badan, muscle wasting, ya. Check for lymph node kat sini kalau ada. Jarang ada lah. Ini misalnya kanser esophagus, stomach, pancreas selalu ada. Kanser usus jarang, ya.
Paru-paru tak boleh check, macam mana nak check? Ya, kalau kita letak stetoskop pun itu bisa untuk paru-paru, bukan satu hemostasis. Liver tu sama ada liver tu besar atau tidak kan? Hati kita besar dan nodular. Itu saja kita libat. Pada air dalam perut ada ascites. Ya, air dalam perut. Ya. Next to that sebenarnya kita kena buat imbasan lah, ultrasound dan CT scan. Sebab tu semua patient ni kita kena stagekan dia. So kita kena ambil darah untuk CEA, kita kena buat ultrasound kalau colon cancer, kita buat CT scan kalau cancer rectal. Hati tu dia ada tindak balas tu, maksudnya dia sakit ke dia. Lazimnya tidak. Ya. Dia tak ada gejala sakit. Very rarely ada sakit. Kalau metastasis banyak sangat, virtually 90% hati dah dimakan oleh moth eaten by metastasis. Dia boleh stretch kapsul liver, akan sakit sikit lah, tapi selalunya tak. Ya, sebab dia painless. Itu yang susahnya. Ya. So sickle cancer tadi symptomatic anemia dan hilang berat badan dan lemah lesu. Ya. Up to 1/4 daripada kanser-kanser usus tadi present as emergency. Ya, patient ni cakap kat kita, sebelum ni dia tak ada penyakit pun, tak ada rectal bleeding, tak ada tenesmus, tak ada altered bowel habit. Ya, sihat walafiat macam biasa. Tiba-tiba obstruction. Ya, and simptom obstruction ni ada 4. Satu, tak boleh absolute constipation. Dari segi fahaman surgery, constipation ni bermakna tak buang air besar ataupun tak ada kentut. Itu maknanya constipation, bukan najis keras. Najis keras tak kira constipation. To the general public, lay public ni, najis keras dia panggil constipation. Doctor, I'm constipated. Sebenarnya you cakap kat saya, najis saya keras. Kan? Ya, kalau saya tanya student saya yang budak-budak year belajar jadi doktor ni, what do you mean by constipation? Kalau dia kata hard stool, saya pukul dia. Kan? Yeah. That's not what you mean by constipation. By medical decree, constipation is inability to pass motion. That's constipation. The inability to pass motion. So kalau kita panggil absolute constipation, angin pun tak keluar. Yeah. So kalau ada large bowel obstruction, starts off with absolute constipation, followed by distension. Begitu macam belin panjang kan? Yang buat anjing.